Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas online bersama Ustaz Solihin. Jadi pada siri kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang baru, iaitu beriman kepada hari akhirat. Sebelum kita terus kepada penerangan yang lebih lanjut, Ustaz ada satu pertanyaan. Pernah tak kita dengar perkataan syurga ataupun neraka? Pernah tak kita dengar kalau kita buat baik, kita akan masuk syurga, dan kalau kita buat jahat, kita akan masuk neraka? Mesti rata-rata dalam kalangan anak-anak semua ni pernah dengar, bukan? Jadi, secara tidak langsung, kita sebenarnya telah beriman kepada hari akhirat. Namun, apakah kita benar-benar memahami konsep beriman kepada hari akhirat? Jadi, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, mari kita sama-sama kita lihat apakah maksud beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat iaitu meyakini kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga ataupun neraka. Jadi kita bila kita sebut beriman kepada hari akhirat, kita sebenarnya kena yakin tentang kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta. Kita kena yakin bahawa suatu hari nanti seluruh alam semesta yang kita lihat pada hari ini, kan, kita lihat bumi, kita lihat gunung ganang, kita lihat langit dan sebagainya, semua tu akan menunggu kehancuran. Kemudian kita akan dibangkitkan semula untuk kehidupan yang kekal abadi, dan di sana kita akan menerima suatu pembalasan sama ada syurga ataupun neraka. Seperti yang yang Ustaz dah sebut tadi, kalau kita buat baik, kita akan dibalas dengan syurga. Namun kalau kita buat jahat, kita akan dibalas dengan neraka. Sekiranya kita beriman kepada Allah, maka syurgalah tempat kita. Namun sekiranya kita tidak beriman kepada Allah, maka tempat kita adalah neraka. Okey. Seterusnya, nama lain bagi hari akhirat. Jadi bila kita sebut hari akhirat, kan, sebenarnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak sangat nama yang berkait rapat dengan hari akhirat. Ustaz bawakan 3 nama yang mudah untuk diingati oleh semua anak-anak. Yang pertama iaitu hari kiamat. Mesti semua orang pernah dengar, betul? Hari kiamat disebut dalam Quran Yaumul Qiyamah. Yang kedua, hari pembalasan, disebut juga dalam Quran Yaumul Jaza. Yang ketiga, disebut dalam Al-Quran hari perhitungan, iaitu Yaumul Hisab. Sebenarnya ada banyak lagi nama-nama lain yang disebut dalam Quran. Antaranya apa? Yaumus Sa'ah, hari penentuan. Lagi apa lagi? Yaumul Ba'ath, hari kebangkitan. Ataupun Yaumul Khulud, hari yang kekal. Dan anak-anak boleh tengok lagi banyak nama-nama lain yang sama dengan hari akhirat. Awak boleh buka Al-Quran, awak boleh tengok satu persatu makna yang sama yang menceritakan tentang perihal hari akhirat. Baik, seterusnya perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Bila kita sebut hari akhirat, ada beberapa perkara yang berkait rapat dengan hari akhirat. Yang pertama adalah pahala dan dosa sendiri. Kan? Ada konsep pahala dan dosa. Kalau kita buat baik, kita dapat pahala. Kalau kita buat jahat, kita dapat dosa. Yang kedua, kematian dan alam barzakh. Kan? Kita pernah dengar berkenaan dengan alam barzakh sebelum ni, dengan kematian, kan, seseorang yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam kubur, dan disitulah kita namakan alam barzakh. Sebelum dia bertemu dengan hari akhirat, hari perhitungan ataupun hari pembalasan, dia akan transit dulu dekat alam barzakh. Selepas nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Baik, seterusnya perkara yang berkait rapat juga dengan hari akhirat adalah tanda kecil dan tanda besar kiamat. Nanti kita akan tengok satu persatu apakah tanda kecil sebelum berlakunya hari kiamat ni, ataupun tanda besar sebelum berlakunya hari kiamat. Okey, seterusnya kemusnahan alam dan kebangkitan semula. Macam yang Ustaz sebut sebelum
sebelum ni kemusnahan alam. Sebelum hari akhirat ni, dia alam semesta mestilah musnah terlebih dahulu. Allah akan musnahkan semua alam semesta yang ada. Semua benda yang selain daripada Allah semua akan musnah. Kemudian mereka ni akan dibangkitkan semula. Kita ni akan dibangkitkan semula untuk menunggu pembalasan sama ada baik ataupun buruk. Kemudian perhimpunan di padang mahsyar, kan? Semua ni akan dibangkitkan dan dihimpunkan di mahsyar. Kemudian kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dihitung amalan kita sama ada amalan kita ni banyaknya baik ke ataupun jahat. Kalau dekat dunia ni kita buat jahat, kan, rajin menipu, rajin mengumpat, kan, mencuri dan sebagainya, maka beratlah amalan jahat kita. Dan amalan jahat ataupun baik itu kita akan ditentukan oleh mizan. Mizan ni adalah satu timbangan lah. Nanti kita akan tengok maksud satu persatu. Kemudian titian sirat. Seterusnya syurga dan neraka. Jadi semua benda ni berkait rapat dengan hari akhirat. Mari kita tengok satu persatu maksud di sebalik perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat yang Ustaz telah sebutkan tadi. Yang pertama kita tengok pahala. Baik, pahala. Apa maksud pahala? Pahala ni ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maksudnya pahala ni satu ganjaran. Kan, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah janji dah, kalau siapa mematuhi perintahnya, Allah kata sembahyang, Allah kata tunaikan zakat, dan Allah kata jangan lakukan perbuatan zina, jangan mencuri, kan? Kalau kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan apa yang Allah Taala larang, maka di sana kita akan mendapat pahala. Kemudian dosa, apa maksud dosa? Dosa ni balasan yang buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang melanggar larangannya. Allah Taala sebut dalam Quran, kan, la taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina. Kan, kita pun pergi melakukan zina, maka kita akan menerima azab, kita akan mendapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dosa ni suatu balasan yang buruk sekiranya kita melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kematian, kita tengok pula kematian. Kan kita sebut mati, tapi kita faham tak mati itu apa sebenarnya? Mati ni perpisahan antara roh dan jasad kita, kan? Sebab tu bila kita tengok seseorang yang mati, jasad dia tidak boleh bergerak sama sekali, kan? Boleh tak kita tengok seorang tu mati, dia boleh pergi berjalan dekat keliling rumah dia lagi, berjalan dalam rumah dia lagi dan sebagainya? Tak, kan? Sebab apa? Sebab kematian ni adalah satu perpisahan antara roh dan jasad tadi. Dicabut roh tu daripada jasad, maka seseorang tu pun meninggal dunia. Itu maksud kematian. Kemudian alam barzakh. Alam barzakh ni alam pemisah antara dunia dan akhirat. Selepas seseorang tu mati, dia akan berhenti di satu alam dulu, dinamakan alam barzakh, kan, ataupun alam kubur, iaitu menjadi satu pemisah di antara dunia dan akhirat. Dia akan menunggu di situ sehingga tibalah hari kita akan dihitung, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kemudian antara perkara yang berkaitan dengan hari akhirat lainnya adalah kemusnahan alam. Kan kita dengar kemusnahan alam, kemusnahan seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdiri daripada langit, bumi, termasuklah semua makhluk yang menghuninya, ataupun makhluk yang kita nampak, makhluk yang kita tak nampak, semua ni akan musnah. Malaikat, jin, syaitan dan sebagainya, semua ni akan musnah. Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kemudian kebangkitan semula. Sebab semua ni hancur, kehidupan semula makhluk yang telah mati apabila ditiup sangkakala kali yang kedua oleh malaikat Israfil, kan, sewaktu kemusnahan berlaku, kemudian kita ni akan dibangkitkan semula selepas tiupan sangkakala kali yang kedua. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala ni sebanyak 2 kali. Kali yang pertama dia tiup, semua ni akan mati, semua akan hancur, sampai dia sendiri pun akan mati. Last kali dia lah yang akan mati. Kemudian
dia akan tiup kali yang kedua. Kali yang kedua dia tiup ni, manusia semua ni akan, kehidupan ni semua akan dibangkitkan kembali. Kan? Itu namakan kebangkitan semula. Kemudian selepas dibangkitkan, kita semua ni akan berkumpul di satu tempat perhimpunan yang dinamakan Padang Mahsyar, iaitu tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kubur mereka tadi. Kan kita transit di alam barzah kan, alam kubur, kita menunggu saat kemusnahan alam, kemudian kita dibangkitkan semula, kemudian kita dihimpunkan di suatu tempat perhimpunan, nama dia mahsyar. Sebab tu kita doa kan, doa, ya Allah, ringankanlah azab aku di padang mahsyar kelak. Sebab apa? Sebab sewaktu di padang mahsyar nanti kita akan tengok, kita sampai ulama sebut tu, kita tak boleh terfikir dah perihal orang lain. Apa yang kita fikir tentang diri kita saja. Ada orang berjalan, ada orang merangkak, ada orang meniarak, ada orang berguling-guling, ada orang berjalan dalam keadaan air paras lutut, paras pusat, ada orang berjalan lemas dan sebagainya. Semua itu diukur melalui perbuatan ataupun amalan baik kita. Kalau amalan baik yang kita buat di dunia ni, maka ringanlah azab kita di padang mahsyar kelak. Kalau banyaknya buruk kita buat, macam mana kita nak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti? Baik, kemudian hisab yang Ustaz sebut tadi, hisab ni adalah satu perbicaraan ataupun perhitungan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan. Kita ni akan terima buku catatan nanti. Kalau kita terima melalui tangan kanan, maka amalan tu amalan baik. Tapi kalau kita terima buku catatan kita ni menggunakan tangan kiri, maka itu sudah menunjukkan satu tanda amalan kita dalam catatan tersebut banyaknya amalan keburukan. Kemudian perkara yang berkaitan dengan hari akhirat antara lainnya adalah titian sirat. Kan? Mungkin ramai anak-anak yang kurang faham berkenaan dengan titian sirat. Titian sirat ni adalah satu titian yang merentang di atas neraka antara mahsyar menuju ke syurga. Di padang mahsyar nanti kita akan berkumpul untuk kita menunggu giliran, untuk kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kat situ kita akan menunggu giliran. Maka setelah kita sampai giliran kita akan meniti di suatu titian dinamakan sirat. Sebab tu kita doa kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Di samping di dunia ni Allah Taala beri petunjuk kita, petunjuk yang baik, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya permudahkan urusan kita. Kita nak berjalan di atas titian nanti, ada ulama sebut halusnya titian sirat ni kan, kena diukur halusnya titian sirat ni seperti halusnya seurat rambut dibelah 7, nak menunjukkan betapa kecilnya, betapa halusnya titian sirat yang kita nak meniti nanti sewaktu kita berada di padang mahsyar menunggu giliran untuk kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkaitan dengan syurga. Syurga ni tempat yang penuh dengan nikmat. Kan kita diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga ni ada buah-buahan, ada minuman yang lazat dan sebagainya. Semua ni dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beriman dan beramal soleh di atas muka bumi ini. Kemudian neraka. Neraka ni tempat yang dipenuhi dengan azab, disediakan oleh golongan kafir dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar tak cerita Nabi SAW sewaktu dia di Mi'raj kan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, maka waktu tu dia tengah meronda-ronda kan, dan melihat keadaan bagaimana orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Ada orang yang memakan dagingnya sendiri, ada orang yang dipotong lidahnya, kemudian tumbuh semula lidah, kemudian dipotong semula, kemudian
ditumbuhkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tunjuknya betapa peritnya siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala dihidangkan oleh Allah ni, ditempatkan oleh Allah ni kepada mereka yang kafir, yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ajaran Islam, dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ini mizan. Mizan ni penimbang amalan yang disediakan oleh Allah untuk menimbang amalan baik, kan? Kalau banyaknya amalan baik kita, maka dalam timbangan tu dia tunjuk berat amalan baik. Kalau jahatnya amalan kita, maka beratlah mizan untuk amalan jahat kita. Baik, seterusnya berkenaan dengan tanda kecil kiamat. Okey. Tanda kecil kiamat ni ada banyaklah tanda dia yang sudah pun berlaku di dunia kita ni, dalam kehidupan kita hari ni pun banyak sangat yang dah berlaku tanda-tanda kecil kiamat. Antaranya apa? Banyak dibina bangunan pencakar langit. Kita tengok banyak bangunan-bangunan tinggi-tinggi dibina, seperti di mana, di Dubai, seperti di Mekah sendiri, bangunan menara jam tu mencakar langit, kan? Antara lainnya di Malaysia sendiri, terbinanya KLCC, kita tengok kan, walaupun ukurannya tidaklah setinggi menara yang berada di Abu Dhabi sebagai contoh, kan, tapi menunjukkan bahawa banyak bangunan-bangunan yang dulunya tak ada pun dibina tinggi-tinggi, tapi sekarang sudah dibina tinggi-tinggi. Ini merupakan tanda kecil hari kiamat. Kemudian tersebarnya penzinaan dan arak. Kita tengok dalam kalangan anak-anak muda kita, kawan-kawan kita sendiri banyak sangat berlaku penzinaan, kan? Lahirnya anak luar nikah. Tahun 2018, 2019 sendiri, berpuluh ribu statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kan? Banyaknya anak luar nikah dilahirkan dalam kalangan umat Islam sendiri, kalangan anak remaja kita sendiri. Ini merupakan tanda-tanda sebelum berlakunya hari kiamat. Kemudian kurang bilangan para ulama, kan? Ramai ulama kita yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita nak bertemu dengan orang yang faqih, orang yang mahir dalam ilmu sekian-sekian pun sangat susah sekarang ni, kan? Apa yang ada sekarang ni pun tidak ramai. Yang ada pun orang-orang yang hanya menggunakan agama demi kepentingan diri sendiri, kan? Kalau ada pun ulama yang baik, mereka ini pun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit-sedikit. Sebab itu hargai ulama-ulama yang ada hari ini, ulama yang sentiasa istiqamah, memberikan tunjuk ajar, memberikan panduan kepada umat Islam. Jadi hargailah mereka selagi mana mereka ada, kerana Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti dia akan tarik seorang demi seorang, menunjukkan bahawa ini adalah tanda-tanda kecil sebelum berlakunya hari kiamat. Kemudian negara Arab dipenuhi sungai dan tanaman menghijau, kan? Negara Arab ni nak cari tanaman menghijau ni agak susah sebenarnya, sebab dipenuhi dengan padang pasir, kan? Di Mekah sendiri pun kita tengok sebelum terbinanya bangunan-bangunan yang besar ni, Mekah ni adalah suatu lembah sebenarnya, kan? Suatu lembah, suatu orang kata kalau kita tengok ni kalau kita nak bagi umpama seperti lubang lah, lubang. So lubang tu dibina, suatu lembah tu dibina bangunan-bangunan yang kecil, kemudian sehinggalah bangunan-bangunan yang besar, daripada tanaman yang hijau yang susah untuk hidup di padang pasir, kemudian tumbuh tanaman yang menghijau. Seterusnya banyak berlakunya peperangan. Yang ni kita lihat sendiri, banyak sangat peperangan berlaku di antara Israel dan Palestin, bagaimana Gaza dibom, bagaimana peperangan yang berlaku di antara Korea Utara dan Amerika Syarikat dan sebagainya. Peperangan pertama, peperangan dunia yang kedua dan sebagainya, itu pun sudah berlaku beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kita boleh tengok sehingga ke hari ini masih lagi berlaku peperangan demi peperangan. Bagaimana negara Iraq sehingga hari ini hancur lebur, daripada suatu negara yang maju sampai hari ini diiktiraf sebagai negara yang sangat mundur. Suatu ketika dahulu Iraq penuh dengan keilmuan, tetapi hari ini selepas peperangan berlaku,
maka negara tersebut sudah hancur. Itu merupakan tanda kiamat. Kemudian amanah dikhianati. Bagaimana seorang pemimpin diberikan amanah, kemudian dia mengkhianati amanah dia. Kan? Seperti yang kita lihat hari ini, banyak sangat pemimpin diberikan amanah, diberikan mandat oleh rakyat, kemudian mereka mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Ini merupakan satu tanda sebelum berlakunya hari kiamat. Kemudian orang yang jahil dilantik menjadi pemimpin. Ramai yang jadi pemimpin hari ini semua orang jahil. Kita boleh lihat, kita boleh kira berapa ramai sangat orang yang cerdik pandai dilantik menjadi pemimpin. Ada, bukan tidak ada, tetapi banyaknya orang yang tidak mahir ataupun bukan betul-betul mahir dalam sesuatu bidang. Mereka ini dilantik untuk menjadi pemimpin. Kemudian kita lihat tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat ni adalah merupakan tanda sebelum berlakunya hari kiamat. Bermakna kalau tanda ini berlaku, maka kiamat sudah menghampiri kita. Yang pertama sekali, keluarnya asap ad-dukhan. Nabi sebut keluarnya asap ni daripada, disebut ad-dukhan, keluarnya satu asap, kemunculan Dajjal. Suatu hari nanti akan keluar Dajjal, seperti mana Dajjal setelah pun muncul pada hari ini adalah fitnah-fitnah Dajjal sebelum kemunculan Dajjal yang sebenar. Kan banyak berlaku fitnah-fitnah Dajjal hari ini. Sebab tu lepas kita sebut solat, kita sembahyang, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jauhilah aku daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, supaya kita tidak terjebak dengan fitnah-fitnah yang berlaku pada hari ini yang merupakan petanda-petanda awal sebelum muncul Dajjal. Kemudian kemunculan dabbah, binatang buas, terbit matahari dari barat, kan? Kemunculan Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemunculan Ya'juj Ma'juj, kan? Ya'juj dan Ma'juj ni mereka ini adalah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat rakus. Kalau diorang ni keluar, tidak kisah manusia, binatang ke, pokok kayu ke, semua ni mereka akan makan. Nak kata betapa rakusnya, betapa ganasnya Ya'juj dan Ma'juj ni. Sebab itu mereka ini dikurung di suatu tempat, dikurung dengan besi, sehinggalah satu masa nanti akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka ini akan muncul. Kemudian terjadinya 3 gerhana sekaligus, dan seterusnya Nabi sebut sekiranya keluar api daripada Yaman, maka berhati-hati, kan? Ini merupakan salah satu tanda besar sebelum berlakunya hari kiamat. Kemudian kesan beriman kepada hari kiamat. Apa kesan sekiranya kita beriman dengan hari akhirat? Kan? Mesti ada kesan. Kita lihat apa kesan dari sudut akidah kita. Akan segera bertaubat setelah melakukan maksiat supaya dapat mengelakkan diri daripada api neraka. Kan, bila kita beriman kepada hari akhirat, secara tidak langsung kita dah tahu konsep syurga dan neraka, kita tahu konsep mizan, kita tahu konsep hisab, iaitu perhitungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu konsep pahala dan dosa. Jadi secara tidak langsung kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan maksiat supaya dapat mengelakkan diri daripada api neraka. Ya, semua orang ni melakukan kesilapan, betul. Kita tidak lari daripada melakukan kesilapan. Sebab tu Allah Taala buka seluas-luasnya ruang pengampunan. Pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka. Kalau siapa yang pernah melakukan kesilapan, pernah melakukan dosa, bila kita terfikir, ya Allah, aku pernah lakukan dosa, ya Allah, aku dah lakukan dosa ni, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala mengampuni kita. Kemudian kita akan segera bertaubat lepas kita melakukan maksiat, supaya kita dapat mengelakkan diri kita ni daripada api neraka. Okey. Kemudian ibadah. Kesan daripada ibadah, kita sentiasa memperbanyak amalan soleh
kerana yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung amalan manusia. Kan? Kita akan sentiasa topak. Kita akan sentiasa tambah baik amalan kita. Amalan soleh kita. Kan? Kalau sebelum ni kita pernah berzikir Subhanallah 100 kali je pun, maka esok kita tambah lagi 200 kali. Lusa kita tambah lagi. Kita sentiasa memperbaiki diri kita. Kita sentiasa memperbaiki amalan kita. Dan kita sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Seterusnya, kita mematuhi syariat Islam dalam kehidupan kita hari ini. Kan? Allah Ta'ala sebut solat, kita bersolat. Allah Ta'ala larang kita untuk mencuri. Allah Ta'ala larang kita untuk berzina. Allah Ta'ala larang kita untuk meminum arak dan sebagainya. Untuk merompak, membunuh. Kan? Maka kita mematuhi syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekiranya hidup kita ini dipandu dengan agama Islam, kita dipandu dengan ajaran Al-Quran, maka insya-Allah kita akan beroleh kejayaan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Kemudian kesan dari sudut akhlak. Kan? Akhlak kita akan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab kita tengok, ya Allah, periknya nak melalui titian sirat nanti. Ya Allah, periknya nak melalui padang mahsyar nanti, ya Allah. Jadi bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Sanggup berkorban masa, harta dan jiwa. Supaya apa? Supaya dapat menerima suratan amalan dengan tangan kanan. Kan? Kita dah tahu suatu hari nanti di akhirat kita akan terima amalan, buku amalan kita, sama ada menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Maka dekat situ secara tidak langsung kita kena sanggup untuk berkorban masa kita ni. Kan? Kalau ada masa yang terluang, kita belajar bersungguh-sungguh. Kalau ada masa yang terluang, kita banyakkan menuntut ilmu. Kalau ada masa yang terluang, kita banyakkan melakukan kebaikan. Kalau ada harta yang lebih, kita sedekahkan kepada orang ramai. Kan? Supaya apa? Supaya kebaikan-kebaikan itu ditulis dalam buku amalan kita. Dan akhirnya kita akan menerima buku suratan kita nanti menggunakan tangan kanan. Dan insya-Allah kita akan beroleh kejayaan di hari akhirat kelak. Jadi sebelum kita tamatkan pengajaran kita pada hari ini, Ustaz ada satu soalan. Okay, soalan untuk menguji minda kita. Okay, syurga ialah tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan untuk golongan yang beriman dan beramal soleh. Pada pandangan anak-anak semua ni, apakah hikmah Allah adakan syurga? Kan? Ya. Allah adakan syurga. Apakah hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan syurga? Jadi boleh fikir. Secara tidak langsung kita tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala memberi dorongan kepada manusia supaya sentiasa taat dan menjauhi larangan Allah agar mendapat nikmat terbesar, iaitu syurga lah. Sebab tu kita kena sentiasa berusaha menjadi mukmin yang bertakwa agar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta syurga ataupun neraka. Cuba Allah Ta'ala tak ciptakan syurga atau neraka, agak-agak semua nak berlomba-lomba tak untuk melakukan kebaikan. Kan? Kita boleh tepuk dada, kita tanya Sarah. Kita lihat adik-adik kita lah. Kan yang umur 1 tahun, 2 tahun ataupun 3, 4 tahun kan. Kita boleh tanya diorang, adik, kalau adik tolong abang akan bagi coklat. Agak-agak dia akan tolong tak? Mesti dia akan tolong. Sebab apa? Sebab ada ganjaran yang kita berikan kepada adik kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan satu dorongan kepada kita supaya apa? Supaya kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Baik. Itu saja kelas online bersama Ustaz Solihin untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain hari dan di lain siri insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.